Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi, okey tuan-puan, saya akan tunjukkan cara ataupun step by step untuk anda buat iklan conversion. Okey, insya-Allah semoga video ini dapat membantu anda untuk anda recap kembali ataupun sebagai rujukan anda untuk anda buat iklan conversion. Okey, insya-Allah. Okey tuan-puan. So, step yang pertama, anda perlu masuk terlebih dahulu ke account Ads Manager anda untuk anda buat iklan. Okey. So, selepas anda dah masuk ke account Ads Manager anda cuma perlu klik pada button yang berwarna hijau ni, button create ni. Okey. Dan anda pilih pada objective conversion. Okey. So, tick dekat sini dan anda klik pada button continue. Okey. So, selepas anda dah klik pada button continue tu, anda akan dapat paparan macam ni lah. Alright. So, ini anda berada di campaign. Okay. So, anda berada di bahagian campaign. So, campaign, ad set dan juga ads. Okay. So, sekarang kita berada di campaign. So, benda pertama yang anda perlu buat di bahagian campaign ni adalah dekat bahagian campaign name ni lah. So, masukkan nama campaign name anda. Okay. Nama untuk campaign anda kali ni. Contoh, iklan baju kebaya. Okey. Promo Merdeka. Promo Merdeka. Saya letak conversion sebab saya menggunakan objective conversion. Dan juga last sekali tarikh hari ini bertarikh 15 hari bulan 8. Okey, tahun 2021. Special ad kategori anda abaikan. Okey. Kemudian dekat bahagian bawah campaign details pun tak apa, abaikan, tak ada apa-apa kat sini. A/B test abaikan. Dan last sekali anda akan jumpa campaign budget optimization. Alright. So sama juga dekat sini abaikan, jangan on jangan on button ini. So anda biarkan dia off. So selesai dekat bahagian campaign, anda klik pada button next. Okey, klik pada button next dan anda akan dibawa ke bahagian yang kedua iaitu ad set. Right? Di bahagian ad set. So dekat sini untuk bahagian asset name ni sila masukkan nama secara ringkas avatar yang anda nak target. Sebagai contoh saya buat W, refer for woman. Okey. Umur 20-an dan tinggal di Shah Alam contoh. Okey. Right, dan dia minat kosmetik. Kosmetik, okey. Kosmetik. Alright, contoh macam itulah. Okey. Seterusnya anda akan jumpa dekat bahagian conversion. Okey. Conversion event location. Kita nak bawa audience yang kita target ni pergi ke mana selepas dia klik pada iklan kita. Kita nak conversion tu berlaku di mana? Sama ada website, apps, messenger ataupun WhatsApp. Kalau anda pakai website ataupun order form saya skip, so anda maintain sahaja dekat bahagian website. Okay. Pastikan anda pilih website. Sekiranya anda pakai website WordPress ataupun order form saya skip, tak kisah. So guna website dekat sini. Okay. Pilih website dekat sini. Seterusnya dekat bahagian bawah ni anda akan jumpa pixel. Alright. Pilih pixel anda. Kalau anda ada satu pixel, memang anda tak boleh pilih dekat sini. Dia akan automatik akan muncul ataupun keluar dekat sini sekiranya anda ada satu pixel. Tapi macam saya ni ada 2 pixel, so saya kena pilih lah yang mana satu. Okay, so sebagai contoh saya ambil saya skip ni, pixel saya skip. Okay, conversion event. Event apa yang kita nak Facebook bantu untuk dapatkan dalam iklan kita ni. Okay, sebagai contoh anda buat iklan conversion ni, anda bawa prospek anda ke website untuk orang buat pembelian dekat website anda. Okay, buat pembelian di order form anda. Jadi anda perlu ambil event purchase. Alright, purchase. Tapi sebagai contoh kalau anda pakai opt-in form ataupun anda nak kumpul database di website anda, mungkin anda boleh ambil event complete registration ataupun leads. Okay. So sebagai contoh untuk kali ni saya buat purchase lah. Sebab saya nak dapatkan pembelian di website saya. Okay, saya pilih event purchase. Okay.
Seterusnya, dynamic kreatif, abaikan, kosong. Offer, abaikan, button ni off. Okay, sama dengan dynamic kreatif ni off, dua-dua ni off. Okay, yang seterusnya anda akan jumpa budget. Alright, so budget. Sila masukkan budget anda dekat sini. Daily budget, berapa budget harian anda yang anda sanggup spend untuk iklan anda ni. So anda boleh ubahlah dekat sini, sama ada nak mula dengan 30 ke, 40 ke, 50 ke, atau nak lagi tinggi, tak kisah. By default anda boleh nampak dekat sini dia akan keluar RM60. Itu default yang Facebook letak dekat sini lah. So dekat sini saya maintain saja. Okay, RM60 saya maintain saja dekat situ. Saya tak ubah. Kalau anda nak ubah silakan. Dekat bahagian schedule, okay, tak perlu usik apa-apa. Dekat sini pun tak perlu usik apa-apa. Biarkan sahaja. Biarkan sahaja, okay. Anda akan jumpa last sekali, bukan last lagi. Anda akan jumpa satu section lagi iaitu audience. So dekat sini anda perlu masukkanlah setting customer avatar anda ataupun target market anda. Alright, audience. So kita mulakan dengan bahagian location. Okay, location. Saya tukar kepada people living in this location. Alright, saya klik dekat sini dan tukar pada living in this location. Saya masukkan Shah Alam. Saya nak target orang yang tinggal di area Shah Alam lah. Okay. So agak besar Shah Alam kat sini. So saya akan kecilkan sikit radius dia. Let's say lah saya buat 20 kilo je. Radius dia 20 kilo sahaja. By the way, ini contoh saja tuan-tuan. Untuk part audience ni memang anda kena ikut exactly audience yang anda nak lah. Okay, anda dah buat research tentang customer avatar anda, umur berapa, location kat mana, dia minat apa dan sebagainya. So semua information tu anda letak dekat sini. Alright. So saya mulakan, ini contoh saja. Saya masukkan Shah Alam, berusia 22 ke 30 sebagai contoh. Okay. So gender, klik dekat tepi ni. Klik dekat tepi ni edit. Dan saya ambil woman. Alright. So katakan saya masukkanlah interest dia. Contoh dia suka pada kosmetik. Saya masukkan. Contoh Maybelline ada tak? Okay. Alright. Maybelline. Saya masukkan brand-brand kosmetik yang lain. L'Oreal. Alright. Sephora. Dan sebagainya. Okay. Lagi sekali saya nak warning kepada anda, bukan warning lah. Saya nak ingatkan anda, untuk setting audience ni, lagi sekali, buat research. Okay. Make sure anda very clear dengan siapa yang anda nak target. Okay. Kepada siapakah anda nak sasarkan iklan anda ni. So, masukkan maklumat itu sebaik mungkin. Ini sebagai contoh sahaja. Okay. So, detail targeting expansion ni, yang ni saya biarkan dia tick. Okay, biarkan dia tick. Language, okay, saya masukkan Malay dan English all. Okay, Malay dan English all. So ini antara dua language yang biasanya orang guna ataupun setting untuk aplikasi Facebook mereka. Okay, so itu saja dekat bahagian audience. Seterusnya kita beralih pergi ke bahagian placement. Okay, placement, saya sarankan anda supaya anda gunakan manual placement. Device, alright, device anda boleh ambil mobile sahaja. Jadi anda untick desktop. Kenapa? Sebab majoriti orang masuk ataupun menggunakan Facebook, main Facebook, biasanya mereka akan akses melalui mobile. So kita tak nak membazir bajet yang kita ada ni kepada desktop. So kita fully utilize untuk mobile saja. So pilih mobile saja. Desktop untick. Alright. Okay. So lain-lain dekat bahagian bawah ni, seperti saya terangkan dalam kelas. Okay. Anda hanya perlu ambil Facebook newsfeed sahaja. Okay. Facebook newsfeed sahaja. So yang lain tu untick. Okay. Untick. Alright. Untick. Okay. So, kita semak sekali. Hanya Facebook newsfeed sahaja. Kita nak keluarkan iklan kita ni kepada target market kita, kepada prospek kita, hanya di Facebook newsfeed mereka sahaja. Tempat-tempat lain tak payah. Okay. Sebab kita nak fully utilize dengan bajet yang kita ada. So, itu bahagian placement. Okay, dekat bahagian bawah, optimization and ad, dan
optimization and delivery ni. So maintain, tak perlu usik, okay, tak perlu ubah. Kita maintain pada bahagian conversion, cost control, kosongkan, jangan masukkan apa-apa. Dan seterusnya dekat bahagian bawah ni pun tak perlu edit apa-apa, tak perlu usik apa-apa. Okay. Dan selesai dekat bahagian asset, kita beralih pergi ke bahagian ads dengan cara klik pada button next ni. Okay, klik pada button next ni. Okay, alright. So, bila anda dah masuk ke bahagian ads, anda akan jumpa satu nama, okay, satu part dekat bahagian atas ni, add name. Anda perlu masukkanlah. Okay, contoh, iklan 1 saya buat. Anda akan nampak yang kedua dekat sini, identity, iaitu anda akan jumpa Facebook page. Dekat sini anda perlu ambil lah. Okay, page anda. Kalau anda ada satu page je, memang satu tu je yang akan keluar. Okay, melainkan anda ada banyak page. Okay, so anda kena pilih lah dekat sini. Contoh macam saya nak pakai page Fadi Ghazali ke, page Seskip ke, page Fana Evo ke, tak kisah. Alright, so saya ambil page Seskip sebagai contoh. Okay, selesai. Okay, lain-lain tak payah. Dekat bahagian identity ni tak perlu save apa-apa. Dekat bahagian ni brand content pun tak perlu. Okay, kita beralih pergi ke bahagian ad setup. Okay, dekat bahagian ad setup ni ada 3 cara. Okay, sama ada anda create ads, anda cipta posting ataupun iklan tu di dalam account ads manager anda ni. Okay, ataupun saya ada sebut semalam, kita hasilkan dark post. Okay, dark post, which is iklan tu hanya keluar kepada prospek sebagai iklan sahaja. Okay, sekiranya prospek tu ataupun audience tu masuk ke page kita dan dia cuba cari posting yang dia nampak sebagai iklan tu, posting tu takkan ada sebab kita tak publish dekat page. Okay, dia hanya keluar sebagai iklan semata-mata. Itu yang kita sebut sebagai dark post. Okay, iaitu create ad ni. Ataupun yang kedua, use existing post. Use existing post ni, kalau anda pilih use existing post ni, kita gunakan post-post yang posting-posting yang dah dipublish di page dan kita runkan post tu sebagai iklan. Okay, kita pilih mana-mana posting yang dah dipublish di page. Tu existing post. Okay, tapi untuk tutorial kali ni memang saya akan gunakan dark post ataupun create ad ni. So saya pilih yang ni lah. Okay, create ad. Right. Saya akan gunakan single image or video. Okay, so saya maintain dekat sini single image or video. Okay, saya turun ke bawah dan kita akan jumpa add creative. Alright, add creative. So dekat sini anda tempat di mana anda kena hasilkan ataupun design lah anda punya iklan tu. Okay, kita mulakan dengan kita update media. Okay, bila anda klik dekat button media ni, add media ni, sama ada dua pilihan, sama ada anda nak ambil image ataupun video. So kalau anda nak gunakan iklan, anda nak hasilkan iklan menggunakan image, gambar, ambil add image. Kalau anda nak hasilkan iklan menggunakan video, add video. Okay, so sekarang ni saya sebagai contoh saya ambil add image. Okay, add image. So seterusnya saya klik pada button upload ni. Okay, saya klik pada button upload tu. Dan saya akan pilih saya punya, sebagai contoh, gambar ni saya pilih. Saya klik open. Okay, tunggu dia upload dekat sini. Okay, alright. So, sama je proses dia kalau anda buat video, anda kena upload dan sebagainya. Pilih gambar ni dan anda klik pada button next. Okay, ada button next belakang saya ni terlindung. Okay, ada button next dekat sini, kat bawah ni. Okay, klik button next. Okay, so ni tak ada apa. Klik pada button next seterusnya dan klik pada button done. Okay, dekat bahagian tepi ni, button done. Okay, alright. Selesai dekat bahagian media. Kemudian anda akan nampak primary text. Okay, primary text. So dekat bahagian primary text ni, dekat bahagian kolom yang kosong ni, anda perlu masukkan copywriting anda lah. Copywriting, full copywriting untuk iklan anda.
Okey, sebagai contoh dekat sini saya buatlah. Okey. Nak belajar cara naikkan sale secara automatik. Contoh ini contoh saja. Saya nak kongsikan rahsia ini kepada anda dalam kelas yang saya akan anjurkan pada hujung bulan nanti. Okey. Dan saya buat CTA, klik pada butang learn more sekarang untuk tempah seat anda. Okey. Sekarang untuk tempah seat anda. So ini contoh copywriting saya. Okey. Contoh copywriting saya. So dekat sini basically anda boleh nampak saya turun ke bawah sikit. Ini adalah preview kepada iklan anda. Okey. Macam nilah rupa iklan anda bila dia keluar pada target audience anda. Okey, ada gambar yang anda upload tadi dan dekat sini ada copywriting yang anda dah tulis tadi tu. Okey. Nak belajar naikkan sales secara automatik, saya nak kongsikan rahsia ini kepada anda dalam kelas yang saya akan anjurkan pada hujung bulan. Klik pada button learn more sekarang untuk tempah seat anda. Copywriting. Okey. So copywriting ni gambar kita set up di sini. Okey. Kemudian ada satu headline. Okey, satu headline. So headline ini dekat bahagian ni anda boleh masukkan ayat-ayat offer anda berserta dengan ayat-ayat yang berbentuk urgency. Okey, contoh. Terhad untuk 100 orang terawal sahaja. Okey. Contohlah saya buat saya tukar sikit. Tiket RM50 sahaja. Terhad untuk 100 orang terawal. Saya buat macam tu. Okey. Tiket RM50 saja terhad untuk 100 orang terawal. Okey, saya buat headline macam tu. So headline ni dia keluar dekat mana? Dekat iklan kita. Okey. Dekat iklan kita saya zoom sikit. Dekat iklan kita dia akan keluar dekat sini tuan-tuan. Okey, dia akan keluar dekat sini. Okey. Ni copywriting. Atas ni copywriting, gambar dan juga dekat sini adalah tempat yang kita masukkan ayat headline tadi tu. Tiket RM50 saja terhad untuk 100 orang. Okey, jelas tuan-tuan? Okey. So seterusnya saya zoom out sikit. Okey. Seterusnya dekat bahagian headline ni settle. Lain-lain dekat bahagian description kosongkan tak apa, dia optional saja. So kosongkan. Okey, anda pergi ke bahagian call to action. Call to action ni adalah button yang anda nak gunakan dalam iklan anda. Okey, so pastikan button ini sama dengan copywriting yang anda buat dekat atas ni. Macam contoh, klik pada button learn more. So saya kena pakai learn more lah. Okey, saya kena pakai learn more. Memang saya pakai learn more dekat sini. Kalau anda contoh buat offer dan sebagainya, klik pada button yang ada pada iklan ini untuk dapatkan offer. Offer terhad. So mungkin anda boleh pakai button get offer. Okey, so kena align. Okey, kena samakan antara button ni dengan CTA yang anda letak pada copywriting anda. Okey, jangan pula anda letak klik pada button learn more. Tapi dekat bahagian CTA ni button tu anda pakai apply now, book now. Tak kena. Okey, so pastikan sama. Ni tuan-tuan saya tunjuk contoh dia. Okey. Contohnya di sini tuan-tuan. Ni button dia. Learn more. Okey, ni learn more. Learn more. Alright. Okey. So okey. Selesai dekat button learn more, kita pindah ke bahagian destination.
So destination ni anda akan nampak website. So dekat bahagian bawah ni kalau anda boleh tengok warning dia warna merah ni. Kenapa? Sebab anda belum masuk lagi link website anda ataupun link order form anda ataupun link opt-in form anda. So dekat sinilah anda kena letak. Okay, sebagai contoh saya letak seskip.com. Okay. Ataupun kita letak dekat depan tu https. Okay. Seskip.com. Okay. So sini dekat bahagian website URL ni, dekat dalam ruangan ni adalah tempat anda masukkan link website anda, link sales page anda. Alright, ataupun link order form anda sekiranya anda pakai Seskip, ataupun link opt-in form anda. Okay. apa.com/form dan sebagainya. So anda kena ambil full link untuk order form anda tu. Okay. Alright. So selesai dekat bahagian destination ni, which is anda kena masukkan website URL ni. Display link tak perlu masukkan. Okay. Call extension tak perlu buat apa-apa, biarkan saja dia kosong. Okay. Language kosong ataupun abaikan. Dan last sekali dekat bahagian bawah ni tracking. Okay, tracking. Pastikan yang ni basically anda tak perlu buat apa, cuma anda perlu semak sahaja. Okay, pastikan website event ni di-tick. Alright, website event ni di-tick dan pastikan domain yang anda pakai tu betul. Which is macam saya ni, saya pakai seskip.com lah. So dah betul lah. Dan dekat sini pun dah di-tick dah website event. So itu saja tuan-puan. Step untuk anda, step by step untuk anda buat iklan conversion. Selesai semua benda ni. Alright, so tak ada apa. Anda pergi ke bahagian bawah ni. Okay, button yang berwarna hijau ni. Dan anda klik pada button publish. Okay. So tunggu sebentar. Alright, so dia akan keluar ni. Satu notification dekat belakang saya ni. Multiple item publish. Okay, dah pun dipublish. Alright, so anda boleh nampak dekat sini. So inilah iklan yang saya buat tadi. Saya boleh refresh. Anda boleh refresh dulu browser ni. Okay, browser ni. So anda boleh tengoklah status dia in review. So selesailah maksudnya. Selepas anda dah publish iklan anda. Okay, iklan anda ini akan di-review. So sama ada dia akan aktif ataupun dia akan reject. Kalau di reject tu maksudnya ada something wrong somewhere dengan iklan anda. Okay, kalau tak ada apa-apa, iklan anda akan start aktif dan start running. Okay. So itulah tuan-puan, step by step untuk anda buat iklan conversion. Okay. Untuk website anda ataupun order form Seskip anda. Hopefully video ini membantu. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video-video yang seterusnya lepas ni. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi.